Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh, Dr. Hamzah. Saya Harizul Amin Birasa, Matrix A17459. Saya akan bertangkan ulasan saya berkenaan artikel kajian yang dilakukan oleh Profesor Muhammad Aslam Hanif yang bertajuk COVID-19 and Opportunity to Rethink Islamic Economy. Artikel yang ditulis oleh Dr. Abdul Hafid bin Amrau 2021. Cuba memulakan perbincangan dengan meletakkan forum dalam konteks global dalam artikelnya yang bertajuk The World Economics and Islamic Economics in the Time of COVID-19. Profesor Muhammad Aslam Hanif telah memberikan komen beliau dalam artikel ini yang meliputi dua bahagian. Bahagian pertama, beliau membuat pemerhatian umum berkenaan artikel kajian dilakukan oleh Dr. Abdul Hafiz bin Amrau. Yang kedua, beliau meletakkan pandangan berkenaan isu yang beliau pilih untuk dilakukan sebagai rumusan. Dr. Abdul Hafiz bin Amrau berpendapat bahawa ahli ekonomi Islam didorong untuk menilai serta memikirkan semula disiplin ilmu ekonomi Islam dengan lebih mendalam. Pandemik COVID-19 bukan sahaja memberi kesan terhadap ekonomi masyarakat, tapi juga kesihatan, aktiviti sosial, pendidikan dan lain-lain. COVID-19 dan kesannya terhadap pekerjaan dan kehidupan sosial telah memberikan motivasi tambahan untuk menuliskan beberapa pemikiran mengenai perlunya ahli ekonomi Islam menilai semula dan memikirkan semula disiplin tersebut. Walaupun wujud impak negatif pandemik ini terhadap kesejahteraan, Dr. Abdul Hafiz bin Amrau berpendapat bahawa peluang yang ada ini perlu ahli ekonomi Islam gunakan sebaiknya untuk meribut semula ekonomi. Seterusnya, pemerhatian yang dilakukan ke atas artikel lepas. Dr. Abdul Hafiz bin Amrau merangkumkan pemerhatian beliau kepada beberapa bahagian utama. Yang pertama, kesan COVID-19 terhadap ekonomi dunia dan pasaran kewangan. Yang kedua, pendekatan ekonomi yang dilakukan oleh kerajaan ketika COVID-19. Yang ketiga, pendekatan kewangan syarikat korporat disebabkan oleh COVID-19. Yang keempat, cadangan penyelesaian masalah yang timbul di dalam ekonomi Islam akibat COVID-19. Bahagian pertama, kesan COVID-19 terhadap ekonomi dunia dan pasaran kewangan. Dr. Abdul Hafiz bin Amrau berusaha untuk mengurangkan kesan COVID-19 kepada beberapa petunjuk ekonomi, di mana petunjuk-petunjuk ekonomi ini hampir semua mencatatkan angka negatif. Contoh petunjuk ekonomi antaranya pengeluaran sektor perindustrian, pengeluaran dalam negara kasar, KDNK, pasaran saham, kadar pengangguran dan kadar kemiskinan. Semasa COVID-19, pegangan ekuiti Islam, ekuiti kewangan Islam tetap berada pada kedudukan yang lebih baik daripada pegangan ekuiti konvensional. Hal ini dilaporkan oleh Global Islamic Economy Report GIER 2020-2021, di mana semua negara mengalami pengucupan ekonomi, di mana ekonomi global mencatatkan pengucupan ekonomi sebanyak negatif 5.2%, manakala negara maju mencatatkan pengucupan sebanyak 7%, serta negara Organisation Islamic Council mencatatkan pengucupan ekonomi sebanyak negatif 2.5%. Bahagian yang kedua, pendekatan ekonomi yang dilakukan oleh kerajaan ketika COVID-19. Kerajaan seluruh dunia bertindak balas dengan pandemik COVID-19 ini dengan meningkatkan bayaran pindahan dalam kalangan penduduk mereka dan juga memberikan subsidi gaji kepada pelbagai syarikat, pelepasan cukai atau pengurangan cukai dan pelbagai insentif lain sehingga 12 bulan ke atas. Menurut Global Islamic Economy Report GIER 2020-2021, pada bulan Jun 2020 sahaja, kerajaan telah memperkenalkan pakej rangsangan ekonomi berjumlah US dollar 11 trilion. Walau bagaimanapun, perbelanjaan kerajaan serta defisit belanjawan pada 2020 ini tidak akan menunjukkan kesan pengganda yang positif untuk jangka masa pendek, walaupun fokus utama mereka adalah untuk jangka masa panjang. Salah satu usaha kerajaan Indonesia yang telah menarik minat penulis untuk mendalaminya adalah pada Ogos 2020, di mana mereka meneruskan inisiatif ekonomi syariah di berbagai sektor yang berbentuk halal ekonomi. Seterusnya, bahagian ketiga, pendekatan kewangan syarikat korporat disebabkan oleh COVID-19. Impak COVID-19 berbeza antara small medium enterprise ataupun perusahaan kecil dan sederhana dan perusahaan skala besar, syarikat multinasional dan syarikat transnasional serta government link company. Dapat dilihat semasa COVID-19 ini, syarikat yang telah jelas terkesan teruk adalah small and medium enterprise ataupun perusahaan kecil sederhana, di mana mereka amat memerlukan kepada skim bantuan kerajaan. Tujuan mereka perlunya mereka kepada skim bantuan kerajaan ini adalah untuk mereka bertahan lama, mereka mampu menggaji pekerja mereka, walaupun ada ketika mereka perlu memotong gaji dan mengurangkan waktu kerja pekerja-pekerja mereka. Dalam hal ini, penulis bersama rakan sekerjanya memperkenalkan program keusahawanan atau kewangan mikro Islam dengan menggunakan dana CSR perbankan Islam yang dikenali sebagai Aitajir. Sama seperti Tajir, iaitu pengusaha. COVID-19 melanda pada bulan Mac 2020. Kisahnya sangat dahsyat, maka mereka harus bergantung kepada pembayaran pindahan dan program kebajikan. Terdapat laporan yang mencatatkan bahawa terdapat lebih 90% usahawan perlu bergantung dengan bayar pindahan
dan program kebajikan yang diperkenalkan oleh kerajaan. Perusahaan skala besar mempunyai kapasiti untuk bertahan semasa kemerosotan ekonomi. Oleh yang demikian, kerajaan diseru supaya memastikan mereka mengekalkan pekerja mereka. Ini dilakukan pada bulan Jun atau Mei 2020 mendapati perusahaan besar dan government link companies mampu bertahan tanpa mengurangkan pekerja mereka selama 6 bulan. Di samping itu, dianggarkan perbelanjaan dalam dunia ekonomi Islam sahaja telah menguncuk sebanyak 8% antara tahun 2019 dan 2020. Walau bagaimanapun, sektor kesihatan dan farmaseutical menunjukkan perkembangan positif di mana syarikat pengeluar sarung tangan dan peralatan perlindungan diri PPE mendapat untung atas angin daripada pandemik ini. Bahagian yang terakhir yang dibincangkan dalam artikel kajian ini adalah cadangan penyelesaian masalah yang timbul dalam ekonomi besar akibat COVID-19. Zakat wakaf mengelakkan penggunaan riba profit BLS merupakan antara pilihan dalam menyelesaikan masalah ekonomi kini. Penulis berpendapat bahawa sikap pengguna seperti jujur, bermurah, mengutamakan keadilan dan kehidupan boleh membantu ekonomi Islam mengurangkan impak negatif semasa COVID-19. Terdapat laporan yang menunjukkan pegangan ekuiti kewangan Islam mencatat prestasi yang baik daripada ekuiti kewangan konvensional. Menurut laporan Global Islamic Economy Report, kewangan Islam dianggarkan kekal mampan dan kukuh dengan pasaran modal sebanyak $2.88 triliun pada 2020. Oleh yang demikian, cadangan yang dinyatakan sebelum ini adalah yakin dapat direalisasikan dan dipraktikan serta akan menunjukkan kesan yang positif. Seterusnya, COVID-19 dan peluang untuk reboot ekonomi. Memang selalu timbulnya beberapa krisis atau masalah ataupun isu yang membolehkan ekonomi Islam melakukan beberapa perubahan. Antara isu atau krisis yang dapat saya sentuh, yang dapat saya ungkapkan daripada artikel kajian yang dilakukan ini, antaranya adalah krisis kewangan 2008 di mana ahli ekonomi Islam berhujah mengenai wujudnya kecacatan asas dalam sistem ekonomi konvensional. Yang kedua, berlakunya kritikan terhadap sistem perbankan berasaskan pembiayaan pinjaman. Dan yang terakhir, keazaman di Bank Negara Malaysia menjadikan akaun pelaburan sebagai akaun default di bank-bank Islam. Dan COVID-19 ini perlu dijadikan peluang untuk ahli ekonomi Islam fikir sesuatu yang baru di mana peluang dan ruang untuk ekonomi Islam melakukan beberapa siri perubahan. Antara peluang ataupun idea yang difikirkan sesuai oleh penulis untuk dibincangkan secara bersama ketika pandemik ini. Antaranya yang pertama, COVID-19 menekankan semula ekonomi Islam sebagai ekonomi tiga sektor. Yang kedua, ekonomi Islam sebagai ekonomi keseimbangan. Yang ketiga, melangkaui kepentingan diri individu. Kesan ekonomi sosial adalah ekonomi Islam. Dan yang terakhir, penjajaran semula perbankan dan kewangan Islam mengikut matlamat ekonomi Islam. Bahagian yang pertama, COVID-19 menekankan semula ekonomi Islam sebagai ekonomi tiga sektor. Pada tahun 1970-an, ahli ekonomi Islam biasanya menampilkan ekonomi Islam sebagai ekonomi tiga sektor, di mana wujudnya sektor awam, sektor swasta dan sektor ketiga ataupun sektor sukarela ataupun sektor keuntung, di mana semuanya saling berkait rapat dan berinteraksi dalam menyediakan barang dan perkhidmatan kepada masyarakat. Antara sarjana ekonomi Islam yang mengetengahkan perkara ini adalah antaranya Mahmud Abu Saud, Khursyid Ahmad, M.N. Siddiqui, M.A. Manat dan M. Umar Chupra. Samping itu, dalam ekonomi Islam, sebilangan besar ruang barang awam, mana negara mempunyai peranan atau kuasa untuk masuk campur dalam pasaran sekiranya berlakunya monopoli atau salah guna kuasa. Samping itu, skop barang awam dalam ekonomi Islam disediakan oleh sektor ketiga, serta biasanya ia dinamakan barang sosial. Sebagai contoh, sektor ketiga adalah institusi wakaf. Institusi wakaf merupakan institusi yang paling penting dalam menggerakkan sektor ketiga ini. Oleh yang demikian, penulis berpandangan bahawa sektor ketiga perlu digerakkan ke aktif serta diintegrasikan dengan sektor-sektor yang lain dan dimasukkan bersama ke dalam rangka kerja makroekonomi. Yang kedua, ekonomi Islam sebagai ekonomi keseimbangan. Istilah yang digunakan dalam bahasa Arab untuk menunjukkan ekonomi adalah iktisad. Dalam Al-Quran, istilah iktisad digunakan bagi menunjukkan nilai kesederhanaan seseorang. Manakala, dalam konteks ekonomi pula, terma iktisad digunakan dalam memaksimumkan pengeluaran ataupun untuk mendapatkan keuntungan. Zubair Hassan, 1942, dengan sangat fasih meletakkan dengan apa yang telah menjadi kedudukan, iaitu jika kita ingin terus menggunakan alat analisis kalkulus dan pembezaan yang ada, kita perlu mula mencipta fungsi untung yang menurut hisab itu sendiri. Walau bagaimanapun, perkara ini masih teori di mana ianya masih berada dalam peringkat pembangunan. Terdapat pandangan bahawa pembangunan ekonomi perlu seimbang dengan pelagian sumber. Ini adalah penting untuk merealisasikan perkara ini yang penting. Mereka berpandangan bahawa terdapat keperluan untuk mengikut pembangunan lestari, mengikut matlamat Sustainable Development Goals ataupun matlamat
pembangunan lestari yang telah digariskan oleh United Nations atau Persatuan Bangsa-Bangsa Bersatu. Tetapi SDG ini masih tidak menyedari peranan utama agama dalam pembangunan. Dengan demikian, ahli ekonomi Islam perlu meneruskan usaha dalam membangunkan rangka kerja pembangunan negara selari dengan pembangunan menurut Islam. Penulis berpendapat, ahli ekonomi Islam tidak boleh hanya membincangkan tentang penggunaan sumber yang terhad, tetapi turut membincangkan berkenaan asas pegangan ekuiti dan pengagihan sumber yang adil. Yang ketiga, melangkaui kepentingan individu. Kesan ekonomi sosial adalah ekonomi Islam. Penulis berpendapat bahawa model pembuatan keputusan ekonomi Islam yang baru perlu segera dijadikan panduan. Di mana keputusan ini dibuat perlu berdasarkan kepentingan individu yang lain tanpa mengikut kehendak individu itu sendiri. Kerana jika mementingkan kepentingan individu lain, ianya akan memberikan kesan sosial yang lebih lagi daripada mengikut kehendak individu sendiri. Terdapat artikel yang tulis mengenai fungsi utility yang membantu dalam proses pembangunan model pembuatan keputusan Islam. Yang keempat, penjajaran semula perbankan dan kewangan Islam menurut matlamat ekonomi Islam. Ekonomi perbankan dan kewangan Islam mesti diselaraskan dengan akalnya, iaitu ekonomi Islam. Pada tahun 1970-an, ahli ekonomi Islam selalu melihat perbankan Islam sebagai daripada sistem ekonomi Islam, di mana sistem yang mewujudkan ekonomi sosio-ekonomi. Pada penghujung tahun 1980 dan awal tahun 1990, wujudnya permintaan terhadap pinjaman bebas riba. Sekarang telah mewujudkan idea untuk melaksanakan perbankan bebas riba. Akan tetapi perkara ini sukar untuk direalisasikan. Sistem perbankan Islam, instrumen pinjaman berasaskan hutang berkait rapat dengan kontrak murabahah. Bagi menerangkan instrumen pinjaman di atas, penulis dan rakan sekerja memperkenalkan sektor tijari ataupun sektor perniagaan, siasi, sektor politik dan ijtimai, sektor sosial. Walau bagaimanapun, masyarakat mula mempersoalkan apa yang bank-bank Islam tawarkan bagi memperbaiki kesejahteraan masyarakat. Malah, ada juga yang mula berbincang tentang peranan bank-bank Islam komersial dalam mencapai matlamat Sustainable Development Goals ataupun Islam menyokong sektor kewangan sosial. Selain institusi perbankan, dapat juga minat dalam membincangkan bagaimana pasaran kewangan boleh digunakan dalam bantu mencapai kesejahteraan sosio-ekonomi. Ini mencapai matlamat ini, sukuk sosial yang diperkenalkan di beberapa negara dengan matlamat di mana kewangan Islam dapat memberikan impak yang baik selain dengan tujuan mendapatkan keuntungan. Dalam kes Malaysia, Khazanah telah berjaya mengeluarkan Sustainable and Responsibility Investment Sukuk di mana bertujuan untuk membiayai sekolah wakaf yang mempunyai matlamat dan Key Performance Index di mana menekankan impak sosial. Dapat kajian yang dilakukan oleh Syed Marwan menunjukkan potensi besar untuk lebih banyak Sustainable Responsible Investment Sukuk dalam membantu membiayai pembangunan sosio-ekonomi yang dapat memperoleh keuntungan komersial. Oleh kesimpulan, kajian tentang perbandingan ekonomi perlu ada bagi mengetahui keadaan komuniti Muslim dan cabaran mereka ketika COVID-19 ini. Walaupun ekonomi Islam dipraktikkan dengan meluas ketika ini, tapi penulis berpendapat bahawa perkara ini perlu dikaji semula. Interaksi antara tradisi Islam dan pengetahuan moden perlunya selari dalam membantu membangunkan ekonomi Islam kontemporari. Matlamat utama ekonomi Islam perlu direalisasikan bagi memberikan keadilan kepada semua masyarakat. Nilai kesederhanaan, keseimbangan dan keprihatinan terhadap keadaan sekeliling perlu ada dalam ekonomi Islam bagi menggantikan sifat tamak dan penting diri sendiri. COVID-19 dan kesannya banyak meningkatkan kesan negatif pada dunia, tapi ianya juga memberi peluang kepada kita untuk menilai semula dan mengkaji disiplin ekonomi Islam. Yang sahaja dari saya. Terima kasih.